Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Apa akhlak Islam? Apa perspektif Islam dengan penyakit? Tak kisahlah. Kalau hari ni coronavirus, esok boleh jadi HIV mai balik. Dulu kan HIV AIDS. Rasa senyap lah. Macamlah penyakit tu tak ada. Lepas tu mai penyakit H1N1. SARS. Sebelum tu taun. Negara kita taun. Okey, baik. Jadi kita ambil simple dia. Apa Islam dengan penyakit? Kita ambil macam tu. Okay, Allahumma salli alaihi. Tapi sebenarnya kita jawab ni dalam keadaan kita takut tau. Kita takut apa? Semua yang saya jawab tadi tu, saya dalam keadaan sebab apa? Ada satu hari tu. Ni dalam sejarah dalam sirah nabawiyah. Seorang sahabat dia sakit, dia kena luka. Badan dia balut. Dia tanya kawannya sebab dia keluar air mani. Dia kata macam mana saya nak buatnya? Adakah saya kena mandi wajib? Kawan yang seorang lagi sahabat itu jawab. Sahabat tu kata, kenalah mandi wajib sebab kamu keluar air mani. Dia kata, tapi badan saya berbalut. Kawan tu kata, kamu kena mandi wajib. Maka dia pergi mandi wajib. Bila dia mandi wajib, luka dia tadi menjadi lebih parah. Meninggal dia. Bila meninggal dia, Nabi jawab apa? Kamu telah terlibat juga dalam membunuh dia. Macam jawapan kita ni bahaya juga tau. Sebab tu kita kena berhati-hati dalam jawab. Kita selalu selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Takut tersalah jawab. Salah jawab, orang pergi bunuh diri pula dengan sebab jawapan kita. Wa'ayazubillah. Nampak? Tu kena jaga-jaga. Terus kita jawab pun takut. Tapi jangan takut. Sebab apa? Jawapan yang kita bagi insya-Allah berasas. Apa jawapan kita? Sahabat Nabi pun lebihlah berasas. Cuma itu mungkin jadi pengajaran pada kita supaya jangan jawab tu terlalu riak ataupun macam inilah jawapan aku, kalau hamba tak ikut hamba jahanam. Dia bukan macam tu. Saya berani jawab juga sebab isteri saya doktor, saya pun ada maklumat sikit, dan kita boleh jawab berpada-pada jawapan. Baik. Pertama, soalan. Sebab semua orang duk buat macam jadi gila hari ni kan, duk buat Allahu Akbar ni, beli emas apa semua ni, ya Allah ni. Okey, soalan dulu sebelum nak jadi gila tu, bawa bertenang Ustaz. Soalan apa dia? Dalam sejarah manusia ada tak orang yang kena penyakit dalam sejarah? Ada tak? Ada. Siapa dia? Orang ni mulia. Kita tak akan setanding dengan dia. Tak ada manusia yang boleh setanding dengan dia. Dia mulia. Siapa? Ceritanya ada dalam Al-Quran. Siapa? Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam sakitnya teruk. Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Buka surah Al-Anbiya ayat 83. Mari kita buka. Tak ada masalah, kita boleh buka. Quran ni duduk kat kita. Lain, kalau ambil Quran betul sikit lagi kemas lain. Tuan atas tu lain. Warna hijau tu. Pegang handphone ni dia macam tak syok pula buka Quran pegang handphone ni. Dia tak feel. Dia tak jadi. Bismillah. Masih ni. Oi. Ni budak punya. La haula wala quwata illa billah. Tak, bukan. Kertas dalam ni Quran ni orang punya, budak punya. Tapi nampak sangat, ya Allah. Apa dia? Ujian saringan tilawah Quran. Lulus tinggal Quran dia. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Budak-budak, ya Allah. Surah apa tadi? Anbiya. Surah Anbiya. Mana surah Anbiya? Anbiya. Aywah. 322. Okey. Sian dia jangan tunjuk ni, malulah dia kalau nama dia nanti. Okey, surah Anbiya ayat 83. Surah Anbiya ayat 83. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ
وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Sadaqallahul Azim. Apa Allah Ta'ala kata apa? Kita baca. Dan ingatlah kisah Nabi Ayub alaihi salam ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Ini bukan jalan-jalan orang, cerita penyakit dia masuk dalam Quran. Nabi Ayub ni sakit dia teruk. Sakit Nabi Ayub alaihi salam teruk sungguh, sehingga keluarga tinggal dia, harta dia habis dan sebagainya. Padahal engkau Tuhan yang maha penyayang daripada semua yang penyayang. Nampak tak? Cara nak bercakap dengan Allah. Puji Allah. Tak habis orang kata. Barulah boleh minta. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, serta kami lipatkan ganda keluarganya sebagai tanda rahmat daripada kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Betul tak? Kita baca ke orang sebagai peringatan tak? Allah tulis cerita Nabi Ayub pun sebagai peringatan kat semua orang. Setiap zaman akan ada orang yang sakit. So pertama sekali, ada orang yang sakit yang teruk yang Allah cerita dalam Quran? Ada. Antaranya Nabi Ayub alaihissalam. Jadi sekarang ni maknanya bila ada penyakit dalam dunia, tak kira teruk tak teruk, wabak tak wabak, benda tu ada. So apa pengajaran pertama? Pengajaran pertama yang semua kena ingat ni. Tengok saya, siapa boleh rakam, siapa boleh share, siapa boleh viral. Apa dia? Jangan hidup kat atas muka bumi duk buat action macam kita tak ada penyakit. Betul tak betul? Jangan duk buat act, bercakap macam hang takkan jumpa penyakit-penyakit bahaya. Jangan duk cakap lagu tu. Betul tak? Jangan bila orang cerita sikit lah, contoh minta maaf lah, orang cerita pasal Rasulullah, orang cerita pasal ulama, orang cerita pasal Allah, Quran kan, cakap belasah Quran, bantai apa nama Rasul dengan Allah, tak jumpa penyakit. Betul? Berpada-pada. Sebab apa? Penyakit setiap zaman akan ada. Boleh jadi kena dekat kita. Ingat tak penyakit yang sebelum ni? JE, biasa tak? Japanese encephalitis, ingat? JE tu siapa yang bawa? Nyamuk. Kita sombong atas muka bumi. Dengan nyamuk punya penyakit sekok pun kita takut. Nampak? Hak tu pun kalau kita tak sedar diri bahaya. Nampak? Tu yang pertama, pengajaran daripada cerita Nabi Ayub. Apa dia? Penyakit akan ada sepanjang zaman, dan kita jangan berlagak atas muka bumi macam kita tak akan jumpa penyakit dah selepas corona ni baik. Itu pertama. So kena berakhlak. Dalam kita duduk atas muka bumi, kita kena berakhlak, kena perangai elok, kena berkawan elok-elok. Apa lagi? Kita kena sentiasa beringat. Itu bahasa dia. Boleh faham Masih kan? Saya beringat. Itu yang pertama. Yang kedua, apa Nabi Ayub buat? Nabi Ayub berdoa. Saya tak kata jangan ambil ubat. Saya tak kata nah. Sebab apa? Isteri saya doktor. Kalau saya kata jangan ambil ubat, habis hang kahwin dengan doktor buat apa? Betul tak? Maknanya saya berlanggar dan berlawan dengan isteri saya. Tak, saya menghormati isteri saya dan saya akan kata pada tuan-tuan ambil ubat. Anak saya pun ambil vaksin. Tapi sebelum masuk tajuk tu, jangan gelojoh. Jawab dulu yang pertama. Apa dia? Yang pertama mesti kena doa. Sebab doa lah yang akan menjadi senjata kita di kala waktu kita tak boleh nak dapat pertolongan. Ingat tak para ulama, sebelum mereka tidur, mereka akan beribadah lebih kurang 1000 rakaat, 100 rakaat. Ayah, kenapa ayah semayang banyak sangat? 100 rakaat. Ayah orang lain tidur peluk anak dia. Saya tidur peluk ibu saja, tapi ayah semayang 100 rakaat. Bukan kata ayah dia tak tengok dia, ayah dia akan pergi jenguk dia apa semua. Tapi bila anak ulama tanya pada ulama, ayah siapa ayah ibadah banyak? Ayah baca Quran macam saya lah. Kecil-kecil kita tengok ayah kita duduk baca Quran, sampai pukul 11 malam 12. Mailah duduk cerita kat kita sikit lah. Siapa ayah duduk buat tu? Apa jawab ulama? Wahai anak aku jaga hubungan aku dengan Allah. Esok Allah yang akan jaga kamu di waktu aku tak boleh jaga kamu. Nampak? Hubungan dengan Allah tu yang paling penting. Hari ni semua kita buat macam tak ada Tuhan. Kita hidup atas muka bumi macam tak ada Tuhan. Kira penyakit ni mai habis kita jahanam, Tuhan pun tak boleh nak buat apa. Hei, ingat Tuhan kita apa?
hubungan kita mak bapak yang ada anak-anak, kita jaga hubungan kita dengan Allah. Allah akan jaga anak kita yang pergi sekolah. Jaga tata tertib kita, jaga akhlak kita, jaga hubungan kita dengan orang, jaga hubungan kita dengan pejabat, jaga hubungan kita dengan masyarakat luar, jaga hubungan kita dengan orang masjid, jaga hubungan kita dengan alam, jaga hubungan kita dengan binatang, jaga hubungan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Kita jaga yang tu semua, mana untuk tujuan kita jaga hubungan dengan Allah. Allah akan jaga anak-anak kita, keluarga kita di waktu kita tak boleh nak jaga mereka. Anak saya duduk dekat Ipoh dengan tok dia kat kampung. Bukan baru ni dia ingat ada dekat Ipoh ke? Oh ya Allah, macam mana nak buat? Mak bapak saya ada dekat sana. Tak apa. Kita jaga hubungan kita dengan Allah. Allah akan jaga keluarga kita. Buat dulu kerja kita dengan Allah. Dah lah, itu bukankah ada hadis? Nah, orang mesti jual macam tu. Mesti lah. Dia kata, bukan ada hadis ke? Nabi kata, kalau kamu tahu satu tempat ada ta'un, jangan duduk pergi tempat tu. Siapa yang dah duduk kat tempat yang ada ta'un, jangan keluar daripada situ. Itu hadis kaedah. Apa dia? Kuarantin. Hang dah duduk dekat, contohnya kita kata kan, China, kita ambil China. Hang duduk dekat China, sana terkena. Jangan keluar, sebab nanti orang lain boleh berjangkit. Ataupun hang belum pergi lagi China, jangan pergi, dah tahu tempat tu bahaya. Biasa hadis ni dibacakan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar cancel perjalanan. Tapi biasa juga dibaca kepada Sayyidina Umar oleh satu orang sahabat. Apa dia? Ketika, ni saya nak bagi orang faham. Ini Ustaz Hanif Harun. Tahu? Ustaz Hanif Harun, mudir Darul Hadis. Darul Hadis Pulau Pinang. Dekat orang best masa zaman saya belajar di Al-Azhar. Kan Universiti Azhar kan hebat. Semua cakap bahasa Arab lah, Syekh. Hanya 3 orang sahaja dibenarkan untuk mengajar di Masjid Al-Azhar. Orang Melayu, hanya 3 orang sahaja dibenarkan mengajar di Universiti Al-Azhar punya masjid. Orang lain semua Syekh Arab. 3 orang aja budak Melayu yang boleh. Siapa yang pertama? Yang pertama, Ustaz Hairul Nizam Mak Usin, orang Selangor. Ustaz Hairul Nizam Mak Usin. Yang kedua, Ustaz Nazrul Nasih. Ketiga, Ustaz Ani Arun. Ustaz Nazrul orang Kedah, Ustaz Ani Arun orang Pulau Pinang. Ustaz Hairul Nizam Mak Usin orang Selangor. 3 orang ni je boleh mengajar Ustaz. Yang saya nak serta ni kata apa? Ustaz Ani Arun cerita kat saya. Dia kata ada satu hadis Nabi, ada satu kali tu Sayyidina Umar nak berjalan ke satu tempat. Lepas tu orang tu kata berkaitan dengan ini ada satu jalan yang mana yang ada perompak. Ini satu jalan ada perompak, satu lagi jalan tak ada perompak. Sayyidina Umar kata, ambil jalan yang ada perompak, kita pergi situ. Dia kata, tak boleh, nanti semua kita kena elak daripada takdir Allah. Betul tak? Kalau sini dah elak sini, betul tak? Sayyidina Umar bagi peringatan. Ni dengar peringatan ni. Apa dia? Kena penyakit takdir Allah, lari daripada tu pun takdir Allah, kita bercakap nak buat keputusan tu pun takdir Allah. Faham? Maknanya apa? Semua benda yang kita buat ada hubung kait dengan Allah. Jangan nak buat macam kita saja buat keputusan kita sendiri. Boleh faham? Boleh faham boleh faham? Jangan kita cakap macam, oh jangan kita ni Allah bagi kita benda lain, kita buat ni, ini tak habis yang nu takdir Allah, habis yang ni takdir siapa? Takdir iblis, syaitan, Allah juga. Nampak wallahu alam. Jadi yang pertama tadi apa dia? Yang pertama, jangan buat lupa diri. Hari ni main penyakit corona, esok boleh main penyakit Corolla, kereta baru keluar apa mana, atau jadi gila boleh dia. Hari ni penyakit corona, esok boleh main penyakit lain. Dulu memang ada Toyota Corona tau. Dulu ada Toyota Corona tau. Dulu boleh main, lah ni boleh main penyakit corona, esok-esok pun boleh main penyakit lain lagi. Jadi jangan buat hidup atas muka bumi ni lupa diri. Itu pertama. Yang kedua, doa dengan Allah Ta'ala. Buat ibadah, jaga hubungan dengan Allah dulu, Allah akan jaga keluarga kita. Yang ketiga, apa dia? Jom kita cari ayat. Ada nak Nabi Ayub? Nabi Ayub macam mana berdoa ya kah? Tak. Nabi Ayub Allah suruh berubat. Tengok ayat dia. Saya bagi, jangan takut. Kita member. Mesti bagi punya. Surah Sad ayat 42. Sad 42. Ada tu. Tu. Ayah. Ayat 42. Baik, tengok Allah Ta'ala kata apa? وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ
nusbin wa adhab. Dan berkatalah, ingatlah hamba kami Nabi Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan dengan penderitaan dan bencana. Nampak? Syaitan mesti terlibat ni. Kalau sakit-sakit ni, iyalah, zaman sekarang ada macam-macam orang jahat lah, apa semua syaitan. Allah Ta'ala kata apa dekat Nabi Ayub? Nampak? Urkud birijlik hadha mughtasalun baridun wa syarab. Allah katakan kepada Nabi Ayub, hentakkanlah kaki kamu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. So Nabi Ayub, Allah kata hentak kaki, hentak kaki dia, keluar air banyak. Nabi Ayub ambil air tadi tu, makan, minum. Ni seolah-olah nak apa? Usaha untuk dapatkan ubat. Nampak? Wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab. Dan kami anugerahkan baginda Nabi Ayub dengan mengumpulkan kembali keluarganya yang tinggalkan dia dan lipat gandakan jumlah mereka jadi anak-anak yang ramai sebagai rahmat daripada kami, dan kemudian menambahkan harta kepada Nabi Ayub alaihis salam. Apa pengajarannya? Nabi Ayub pun berubat juga. So kita fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu kalau tak tahu. Dan ni orang yang tahu dalam bab ni doktor. So jangan viral benda yang bukan mai daripada doktor. Jangan viral. Dengar aja keluarga kita atau kawan-kawan kita yang mana doktor, tanya depa. Depa akan bagi pandangan pada kita. Okey? So jangan viral yang pelik-pelik. Ambil ubat yang elok-elok, buat keadaan sewajarnya, hidup dengan kehidupan cara orang Islam yang betul. Jaga kebersihan, jaga halal haram, jangan duk pergi tempat merepek-repek merapu ke dana orang panggil. Duit elok-elok boleh dapat. Wallahu a'lamu bis-shawab.